Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang terakhir, iaitu tajuk 14, persediaan sebagai guru. Nama saya Muhammad Alif Ashraf bin Muhammad, nombor matrik 074115. Seterusnya kita tengok subtopik tajuk persediaan sebagai guru. Yang pertama, profession perguruan. Kedua, isu-isu profession perguruan. Yang ketiga, gaya pengajaran guru dalam pembelajaran. Yang keempat, peraturan dan pekeliling. Yang kelima, standard guru. Yang keenam, undang-undang dan akta. Yang ketujuh, kesatuan guru. Dan yang terakhir adalah kenegaraan. Okey, untuk soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan profession perguruan? Maksud profession itu sendiri menurut Kamus Dewan Profession ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. Maksud profession perguruan menurut Mok Sung Sang tahun 1996 merumuskan maksud profession perguruan ialah sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan, ikhtisas pendidikan yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai pengaruh serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi. Okey. Di sini kita faham bahawa profession perguruan ini memerlukan CJ yang khusus, iaitu CJ perguruan. Contohnya, pelajar-pelajar daripada lepasan IPT ingin menjadi guru memerlukan CJ perkhususan untuk menjadi seorang guru. Contohnya, DPLI, DPP, seperti yang ada di Uniza. Okey, seterusnya, soalan yang kedua, apakah isu-isu profession perguruan? Jika kita lihat pada hari ini, pelbagai isu yang terdapat di Malaysia mengenai isu-isu profession perguruan. Antaranya, saya mengambil tiga isu ini. Yang pertama ialah bebanan guru dalam tugasan. Yang kedua, menganggap tugasan mengajar mudah dan remeh. Yang ketiga, penyalahgunaan masa. Okey, kita tengok yang pertama, bebanan guru dalam tugasan. Jika kita tengok di sekolah pada hari ini, terlalu banyak bebanan dan tugas-tugas guru selain daripada mengajar. Antaranya, tugas pengkeranian yang tidak pernah habis. Jika kita lihat di sini, bebanan guru dalam tugasan ialah beban yang berat terpaksa dipikul oleh guru-guru, juga telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik, menyebabkan guru itu mengalami stres dan tidak boleh fokus dengan tugasan utama, iaitu mengajar. Disebabkan pelbagai tugasan-tugasan lain, contohnya melayang, kerana pentadbir, ibu bapa, menyebabkan guru-guru ini merasa stres dan rasa tertekan untuk membuat tugasan utama, iaitu mengajar. Beban kerja pengkeranian yang tidak pernah habis, contohnya memasukkan pelbagai data Kementerian Pendidikan Malaysia, memasukkan data kehadiran dan disiplin murid, mengendalikan kutipan yuran, mengisi pelbagai borang, tugas yang rencana dan bertindang, menyediakan surat dan minit mesyuarat dan pelbagai tugas-tugas guru yang dibebankan pada masa sekarang. Isu yang kedua ialah menganggap tugasan mengajar mudah dan remeh. Ada segelintir guru-guru yang menganggap tugas mengajar ini adalah mudah dan remeh. Hal ini menyebabkan guru-guru tidak fokus kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Muhammad Yusof 2020 menganggap tugas mengajar mudah dan remeh, tidak bersemangat, sentiasa murung dan bersikap acuh tidak acuh semakin meningkat di kalangan guru sejak akhir-akhir ini. Contohnya, guru ini tidak berpakaian kemas masuk ke dalam sekolah, melawan pentadbir atas, tidak masuk kelas waktu mengajar, tidak menyediakan rancangan pengajaran RPH, keluar waktu persekolahan atau urusan peribadi. Ini adalah isu-isu yang perlu diketengahkan. Isu-isu hangat yang dilakukan oleh guru pada masa kini. Hal ini tidak patut dijadikan sewaktu persekolahan. Okey, yang ketiga. Isu yang ketiga ialah penyalahgunaan masa. Waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7.30 pagi hingga 1.15 petang, iaitu lebih kurang 6 jam, tidak termasuk aktiviti kurikulum pada sebelah petang. Sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. Contohnya, guru tidak menepati masa masuk dan keluar daripada kelas. Guru juga menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan seperti melayari Facebook, Instagram, Twitter dan bergosip di bilik guru. Hal ini adalah salah di sisi peraturan seorang guru kerana mereka ada etika-etika tertentu dan mempunyai peraturan-peraturan tertentu terhadap guru-guru. Hal ini salah. Oleh itu, pihak KPM mengetengahkan isu-isu ini sebagai isu-isu profesion seorang guru yang tidak patut dibuat terhadap guru-guru di sekolah. Okey, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Al-Syahid bin Kamal Zaman, nombor bateri 074147. Okey, seterusnya kita masuk kepada persoalan yang pertama. Apakah gaya pengajaran guru dalam pelajaran? Sebagaimana kita tahu, gaya pengajaran guru dalam pelajaran merujuk ataupun membawa kepada maksud bagaimanakah cara guru mengajar sesuatu di dalam kelas. Terdapat banyak gaya pengajaran guru dalam pelajaran yang boleh diaplikasikan oleh para guru. Di sini saya bawakan beberapa gaya pengajaran yang boleh kita aplikasikan. Gaya pengajaran yang pertama ialah kaedah kuliah atau syarahan yang berkesan. Di sini terdapat beberapa poin-poin kecil di bawah ya, iaitu yang pertama, membuat perancangan kuliah. Perancangan kuliah dimaksudkan di sini kita menyediakan ataupun menyediakan terlebih dahulu isi kandungan kuliah yang kita nak ajar. Yang kedua, menyediakan nota kuliah. Yang ketiga, sentiasa mencuba atau berusaha menarik minat pelajar. Seterusnya, dari segi cara penyampaian kuliah perlulah berkesan. Guru juga perlulah dapat dilihat dan didengar oleh murid. Maksudnya di sini guru perlu berusaha untuk sentiasa dilihat dan didengari oleh murid. Sebagai contoh, saya bagi contoh, guru boleh berdiri sewaktu sesi mengajar. Dengan cara berdiri, guru akan lebih mampu untuk memfokuskan sesi pengajaran tersebut dan seterusnya mampu didengari dan difahami oleh para pelajar itu sendiri. Seterusnya, poin seterusnya ialah membina pengajaran dengan bahan audio-visual. Bahan audio-visual di sini bermaksud bahan yang mampu untuk memudahkan kita sewaktu sesi pengajaran. Sebagai contohnya ialah CD-ROM, slideshow ataupun PowerPoint. Dengan mana semasa sesi pengajaran kita akan membuka PowerPoint dan murid-murid kita mampu untuk melihat isi atau mampu mencatat poin-poin penting di dalam PowerPoint tersebut. Seterusnya, guru perlulah mengambil respon ataupun maklum balas daripada pelajar. Dengan cara tersebut guru-guru akan mampu untuk mengetahui sejauh mana tahap pemahaman pelajar kita terhadap apa yang kita telah ajar. Seterusnya, guru perlu memberikan banyak contoh kepada para pelajar. Dengan cara tersebut pelajar akan mampu ataupun lebih memahami apa yang kita ajar.
Sesungguhnya guru perlu memberikan penekanan terhadap hubung kait. Hubung kait yang dimasukkan di sini ialah hubung kait dari segi tajuk. Sebagai contohnya, kita perlu mengaitkan tajuk yang kita dah ajar sekarang dengan tajuk yang sebelum dan selepas yang kita ingin ajar. Dengan cara tersebut, sesi pelajaran ataupun isi pemahaman yang kita nak ajar itu akan lebih tercapai. Seterusnya, latihan yang berterusan. Latihan yang berterusan di sini adalah guru perlu sentiasa berlatih untuk mencuba untuk memberi gaya pengajaran yang berkesan. Kita perlu mencuba sendirilah. Seterusnya, cara menutup kuliah. Cara menutup kuliah yang dimasukkan di sini, guru perlulah menepati masa yang telah ditetapkan sewaktu sesi mengajar. Seterusnya, kita masuk kepada gaya pengajaran yang kedua, iaitu menggalakkan pembelajaran aktif. Apakah yang dimasukkan dengan menggalakkan pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mendorong pelajar untuk terlihat secara aktif dalam proses dan aktiviti pembelajaran melalui penulisan, perbincangan, penyelesaian masalah ataupun refleksi. Kenapa perlunya pembelajaran aktif ini? Melalui pembelajaran aktif ini, pelajar mampu untuk mencerap pembelajaran dengan lebih baik apabila mereka terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran berbanding dengan kaedah konvensional ataupun tradisional seperti mendengar syarahan atau mengambil nota seperti yang kebiasaan guru lakukan. Antara tujuannya, pelajar mampu untuk membuat sesuatu yang lebih selain daripada melihat dan mendengar. Mereka juga dapat mengusahakan gaya pengajaran dari hanya mencuba untuk menerapkan maklumat. Seterusnya, pelajar mampu mengaitkan pemikiran yang tinggi terhadap bahan khusus serta pembelajaran aktif ini mampu memberi peluang untuk meneroka cara-cara di mana bahan khusus berkait dengan sikap dan nilai-nilai mereka. Maknanya mereka sendiri mampu berusaha dengan sendirinya untuk mencari maklumat-maklumat yang mereka perlukan, kerana melalui pembelajaran aktif ini mereka akan lebih terdedah kepada sifat berdikari dalam mencari maklumat. Pembelajaran aktif boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Di sini terdapat banyak contoh pembelajaran aktif yang kita boleh lakukan. Di sini saya bawakan satu contoh, iaitu guru memberikan satu tugasan kepada para pelajar dalam kerja berbentuk kumpulan. Beberapa minit kerja kumpulan atau individu dalam beberapa masalah tugasan. Apabila pelajar membuat kerja, guru berjalan di sekitar bedajah, menjawab pertanyaan pelajar, memberi komen dan sebagainya sebelum kumpulan berpisah untuk kuliah yang seterusnya. Di pada contoh ini kita dapat lihat bahawa guru ini bertindak ataupun menjadi sebagai pembimbing sewaktu sesi pembelajaran. Guru hanya memberi tugasan dan selebihnya yang akan melaksanakan tugasan itu adalah pada pelajar. Gaya pengajaran yang ketiga ialah menjalankan demonstrasi yang berkesan. Apakah yang dimaksudkan demonstrasi? Demonstrasi ini adalah merupakan satu cara ataupun cara yang sudah kebiasaan kita tahu dan sudah biasanya dilakukan oleh para guru. Demonstrasi adalah satu cara atau kaedah yang sudah lama wujud dalam dunia pendidikan. Demonstrasi adalah cara yang berguna untuk menggambarkan secara meluas konsep, prinsip dan fenomena. Sebagai contohnya, seperti tengok makna sains. Guru akan melakukan eksperimen terlebih dahulu dan untuk menjadi demonstrasi, untuk melakukan demonstrasi terhadap para murid. Demonstrasi ini disebut sebagai sesuatu yang menariklah. Ianya mampu untuk menarik minat para pelajar. Tetapi sekiranya pelajar bertindak sebagai pemerhati yang pasif, maka demonstrasi tersebut tidak akan dianggap sebagai demonstrasi berkesan. Maka demonstrasi berkesan perlu mempunyai 3 prinsip ini.
iaitu sebelum, semasa dan selepas. Prinsip sebelum, guru hendaklah menentukan topik dan objektif dan kandungannya terlebih dahulu. Guru juga perlu memastikan tempat untuk menjalankan demonstrasi selamat dan dapat dilihat jelas oleh pelajar. Memberitahu pelajar tujuan demonstrasi dijalankan. Semasa demonstrasi, guru hendaklah memandang ke arah pelajar semasa menerangkan tentang aktiviti demonstrasi dijalankan. Sekiranya pelajar mempunyai masalah sama ada tidak faham, guru hendaklah menerangkan sekali lagi. Selepas selesai demonstrasi, jika ada masa lebihan, guru boleh mengarahkan pelajar untuk melakukan demonstrasi sekali lagi. Seterusnya, membuat perbincangan dengan pelajar berdasarkan demonstrasi yang telah dijalankan untuk membuat rumusan yang tepat. Daripada prinsip ini, kita dapat lihat terdapatnya prinsip sebelum, semasa dan selepas suatu sesi demonstrasi. Ini akan menyebabkan demonstrasi akan menjadi lebih berkesan. Gaya pengajaran yang keempat ialah penggunaan soal jawab dalam pengajaran. Seperti mana yang kita tahu, penggunaan soal jawab dalam pengajaran ini sudah biasa dilakukan dalam sesi pengajaran. Tujuannya tidak adalah untuk memastikan para pelajar mampu memahami pembelajaran secara baik ataupun tidak. Di sini terbagi pada dua, sama ada guru menjawab pertanyaan pelajar ataupun guru yang bertanya soalan kepada para pelajar. Gaya pengajaran yang kelima ialah guru memberi tugas pembentangan kepada pelajar. Di antara tujuan guru memberi pembentangan ataupun di antara kelebihan memberi tugas pembentangan kepada pelajar ialah membolehkan pelajar belajar dengan usaha mereka sendiri. Seterusnya dapat meningkatkan kemahiran pengucapan awam. Seterusnya kita masuk kepada persoalan yang kedua. Apakah peraturan-peraturan pendidikan? Peraturan adalah segala yang telah ditentukan dan mesti dituruti. Ia adalah undang-undang yang ditetapkan untuk menentukan ketenteraman, keharmonian dan kelancaran perjalanan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat dan sekolah. Peraturan-peraturan ini telah dibuat oleh pihak kementerian dan perlu dipatuhi oleh setiap sekolah. Maknanya peraturan-peraturan ini telah pun ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh semua, sama ada guru, pihak pengurusan dan maupun para pelajar. Pelajar juga mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi untuk membentuk peribadi dan tingkah laku pelajar bersesuaian dengan prinsip rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini saya bawakan beberapa contoh peraturan pendidikan. Yang pertama, peraturan-peraturan pendidikan yang mula berkuat kuasa pada 1 Januari 1998. Kedua, peraturan-peraturan pendidikan penggal cuti sekolah, hari dan cuti sekolah 1998. Seterusnya, peraturan-peraturan pendidikan kurikulum prasekolah 1998. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Adaha bin Razadi. InsyaAllah saya akan meneruskan perbentangan daripada kumpulan kami, iaitu soalan yang kelima, iaitu apakah maksud pekeliling. Jadi insyaAllah kita akan lihat apa itu maksud pekeliling. Pekeliling KPM ataupun pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia. Pekeliling atau surat siaran merupakan dokumen rasmi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk para guru dan pihak sekolah. Pekeliling dan juga surat siaran ini merupakan satu perkara yang sama sahaja sebenarnya. Ia merupakan satu surat rasmi yang dikeluarkan oleh KPM untuk menyatakan sesuatu perkara yang berkaitan dengan KPM. Tujuan pekeliling ini dikeluarkan supaya menjadi panduan kepada semula pihak guru, pihak pentadbir, JPN, PPD untuk melakukan sesuatu perkara. Bermakna sekiranya ada sesuatu perkara ingin diputuskan, maka apa-apa keputusan itu mestilah berdasarkan kepada surat pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian sendiri. Tujuan
garis panduan dan maklumat kepada warga pendidik melaksanakan tugas, memperjelaskan peraturan sedia ada berkaitan kurikulum, aspek profesional dan membantu pengurusan sekolah membuat keputusan. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahawa surat perkeliling ini merupakan satu garis panduan rasmi untuk seseorang guru ataupun pentadbir sekolah untuk melakukan apa-apa keputusan. Sebagai contoh, apabila kita ingin bercuti atau mengambil cuti, maka kita mestilah mengikut dasar-dasar ataupun perkeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak pentadbir ataupun pihak kementerian itu sendiri. Di sini saya datangkan jenis perkeliling di bawah KPM. Sebenarnya terlalu banyaklah perkeliling yang dikeluarkan sejak daripada dahulu lagi, sehingga sekarang masih lagi perkeliling itu dikeluarkan. Contohnya perkeliling RPS, iaitu rancangan pengajaran harian. Perkeliling pakaian penjawat awam. Sebagai kita seorang penjawat awam, bagaimana pakaian yang kita harus pakai di tempat ataupun di sekolah, mestilah ada garis panduan yang telah ditetapkan. Barulah kita berada dalam suasana yang harmoni ataupun suasana yang selesa. Kemudian perkeliling KSSR, iaitu Curriculum Standard Sekolah Rendah. Perkeliling KSSM, perkeliling bekerja 5 hari. Perkeliling SKPMG2, perkeliling prasekolah, perkeliling disiplin, perkeliling cuti. Ini merupakan beberapa perkeliling yang kebiasaannya berlega di sekeliling guru itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Soalan yang keenam, apakah standard guru Malaysia ataupun dia panggil SGM? Standard guru Malaysia sebenarnya 2.0 ini telah diadakan, telah diwujudkan lantaran daripada SGM awal yang pertama, iaitu pada 2009. Kemudian diupgradekan pada 2020 sehingga ada standard guru Malaysia 2.0. Apa itu standard guru Malaysia 2.0? Yang pertama, dokumen merujukan berkaitan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperlihatkan oleh guru di Malaysia, iaitu satu dokumen rasmi untuk menunjukkan bahawa apa yang perlu ada dalam diri seorang guru itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, SGM ini menggantikan SGM 2009 bagi memastikan kompetensi guru yang disenaraikan bersesuaian dengan perubahan terkini pendidikan dalam abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Maknanya SGM 2.0 ini menjadi satu perkara yang upgrade sedikit daripada SGM yang awal, kerana perubahan yang berlaku, dasar-dasar pendidikan yang berlaku, mestilah ada perubahan yang berlaku kepada guru pendidik itu sendiri, seorang pendidik itu sendiri. Terdiri daripada dua komponen, iaitu dimensi kompetensi dan etika keguruan. Jadi kita lihat, yang pertama menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesional untuk melaksanakan PDP dengan berkesan. Ini bahagian dimensi kompetensi, iaitu seorang guru itu mesti mempunyai tahap keilmuan yang cukup dari segi pedagogi mereka untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan PDP dengan lebih berkesan. Kerana sekiranya ilmu sahaja yang ada tetapi kemahiran pedagogi itu tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat diaduni dalam kehidupan mereka, maka penyampaian itu kemungkinan kurang berkesan. Inilah tujuan SGM ini diadakan supaya jiwa pendidik yang dilahirkan itu benar-benar mempunyai potensi untuk menjadi seorang guru di Malaysia. Seterusnya, poin yang kedua iaitu etika keguruan. Merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya
seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesi keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat. Kerana kita sebagai guru menjadi role model kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan etika, berkaitan dengan disiplin. Mestilah seorang guru itu mampu untuk tonjolkan kepada masyarakat, kerana kita menjadi role model untuk membangunkan anak-anak bangsa. Sekarang kita lihat 4 dimensi kompetensi. Yang pertama orientasi ilmu, yang kedua kualiti pribadi, yang keempat, yang ketiga pelibatan komuniti, yang keempat interaksional. Yang pertama orientasi ilmu, mendalami dan meluaskan pengetahuan berkaitan dengan PDP. Yang kedua memahami falsafah, dasar, kurikulum dan trend pendidikan terkini. Ini mestilah ada kepada seorang guru, terutama guru yang baru nak dilahirkan menjadi guru ataupun yang baru nak mencuburi dalam bidang keguruan, yang berada di mana-mana pusat latihan untuk menjadi seorang guru, mesti memahami dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa tentang trend dan perkembangan pendidikan terkini. Berkaitan dengan kualiti pribadi, mengamalkan peningkatan dan refleksikan diri, menjiwai amalan keguruan. Mesti ada jiwa guru, jiwa pendidik itu mesti ada dalam diri seorang guru. Mengamalkan gaya kepimpinan pendidik yang bersifat insaniah dan menerima kepelbagaian budaya. Kerana kita mengajar anak bangsa bukan sahaja Melayu, ada Cina dan juga ada India. Mestilah kita satukan mereka dalam satu bangsa. Kemudian pelibatan komuniti, meraihkan kepelbagaian komuniti, melibatkan komuniti untuk membantu pembelajaran murid, dan yang terakhir membina jalinan dan jaringan dengan ibu bapa dan juga penjaga. Kita sebagai guru mestilah mengadakan hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka. Sebab itulah kita ada PIBG yang ditubuhkan di sekolah supaya hubungan di antara pihak sekolah dan juga pihak guru dalam keadaan baik, supaya apa sahaja yang pihak sekolah sampaikan sampai kepada pihak guru. Interaksional, melaksanakan pentaksiran pembelajaran, melaksanakan PDP, merancang PDP, memfokuskan perkembangan potensi murid. Kita sebagai guru mestilah tahu bagaimana kita nak mencongkil bakat yang ada pada murid itu sendiri. Ini perlu kemahiran seorang guru. Dan 4 teras etika keguruan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap profesion. Ini mestilah ada dalam diri kita sebagai penjawat awam. Mesti tahu apa tugas kita sebagai seorang profesion keguruan itu sendiri. Tugas kita bukan hanya mengajar, tugas kita adalah untuk mendidik supaya anak-anak bangsa yang telah dipertanggungjawabkan oleh kita itu, kita percaya untuk menjadikan mereka seorang yang memberi satu kelebihan kepada negara itu sendiri. Yang kedua, tanggungjawab terhadap murid. Kita sebagai guru mestilah ada tanggungjawab terhadap murid-murid kita supaya mereka memahami apa yang kita cuba untuk ajarkan kepada mereka. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap ibu bapa dan juga penjaga. Ini mesti ada dalam diri guru itu sendiri, tanggungjawab terhadap ibu bapa, iaitu mereka mesti ajar anak mereka, anak ibu bapa ini, kerana ibu bapa telah memberi tanggungjawab yang besar kepada kita untuk mendidik anak-anak mereka. Yang terakhir, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Itulah yang terakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Zamri, nombor matrik 074134. Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Apa itu perundangan sekolah? Perundangan sekolah terdiri daripada 3 item. Yang pertama, undang-undang. Mengikut Institut Aminuddin Baki, undang-undang ialah alat untuk mempertahankan hak individu yang hidup dalam satu kelompok masyarakat. Manakala menurut Webster Dictionary pula, undang-undang ialah semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang dibentuk mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum.
Item yang kedua iaitu sekolah. Sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan yang diselenggarakan oleh golongan pendidik yang berinteraksi melalui satu proses berstruktur untuk mencapai hasrat dan falsafah pendidikan negara. Aziz Haji Yahya, Syahrin Hashim dan Yusuf Bun 2008. Manakala menurut Amir Hassan 2009, sekolah merupakan sebuah tempat untuk menerima dan memberi pendidikan formal. Item yang ketiga iaitu perundangan. Perundangan atau undang-undang bertulis adalah undang-undang yang telah digubal oleh Badan Penggubalan Undang-Undang lain. Antara dokumen undang-undang pendidikan di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan, Ordinan Pelajaran, Pemberitahuan Undang-Undang Am, Akta Pendidikan 1969, Pindaan 2006, Undang-Undang TORT dan lain-lain akta. Sistem perundangan dalam pendidikan adalah untuk menentukan tahap pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan seterusnya dapat memenuhi keperluan dan cabaran pendidikan alaf baru. Kementerian Pendidikan juga telah mengambil inisiatif membuat beberapa perubahan berterusan dalam pendidikan termasuk mewartakan perundangan pendidikan yang telah dikeluarkan pada tahun 1966 dan 1997. Menurut T2002, sistem pentadbiran negara menyediakan satu rangka dan struktur undang-undang seperti Perlembagaan Persekutuan adalah bertujuan untuk melindungi hak individu dan menjamin kebebasan tertentu. Untuk soalan seterusnya, apakah peraturan dan akta perguruan? Peraturan-peraturan tata kelakuan dan tata tertib secara umum ialah guru ialah penjawat awam yang perlu mematuhi etika penjawat awam. Tata kelakuan Code of Conduct bagi anggota perkhidmatan awam adalah diperuntukkan di bawah Peraturan B Bab D Perintah Am. Antara peraturan tersebut ialah peraturan pertama iaitu Peraturan 4/1 iaitu penjawat awam guru di antaranya ditegah membocorkan rahsia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Peraturan kedua, Peraturan 4/2, tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi, menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan mencemarkan imej diri dan negara serta lain-lain lagi. Kelakuan yang ditegas sama sekali atau boleh dibuat dengan kebenaran. Yang pertama, Peraturan 4/A, gangguan seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Yang kedua, Peraturan 5, pekerjaan luar. Tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu kerja. Yang ketiga, Peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti. Ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud seseorang pegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan di tempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi. Seterusnya, tindakan tata tertib. Sebagai seorang penjawat awam, guru hendaklah mematuhi peruntukan peraturan-peraturan yang termaktub dan pelanggaran mana-mana peruntukan tersebut boleh menyebabkan tindakan tata tertib dikenakan. Hukuman yang boleh dikenakan adalah bergantung pada jenis pelanggaran tata kelakuan penjawat awam. Hukuman antaranya adalah amaran, denda, dibuang kerja, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji, lucuk hak emolumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Hakim. Nama penuh Muhammad Amirul Hakim bin Juni, nombor metrik 074126. Saya di sini ingin memberi jawapan bagi soalan yang ke-9, iaitu apakah peranan guru? Apakah peranan kesatuan guru? Jadi, apakah peranan kesatuan guru yang telah wujud di Malaysia ini? Jadi, mesti guru-guru tidak tahu ataupun belum mengetahui apa itu fungsi kesatuan guru ini diwujudkan. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan memberi penerangan, memberi pencerahan dan ceritakan kepada guru-guru apa itu fungsi kesatuan guru ini. Yang pertama,
Kesatuan guru ini berfungsi sebagai membela nasib guru ataupun membela profesion perguruan. Seterusnya, kesatuan ini menjaga kebajikan ahli dari segi sosial dan kebendaan. Yang ketiga, kesatuan ini membantu guru memahami peranan mereka dalam memenuhi hasrat falsafah pendidikan negara. Dan yang keempat, kesatuan guru juga sangat komited dan bertanggungjawab terhadap skim gaji, perkhidmatan laluan kerjaya dan juga hak-hak keistimewaan guru-guru. Jadi, antara objektif kesatuan ini iaitu yang diberi nama KPPK, iaitu Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Antara objektifnya adalah memperjuangkan hak guru dan berupaya untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang. Dan visinya adalah ke arah kecermelangan profesion pendidikan. Dan antara misi-misi KPPK adalah kesatuan ini akan merancang program untuk melahirkan guru yang hebat, guru yang inovatif, progresif, guru yang dinamik. Yang seterusnya, misinya adalah melindungi dan memperjuangkan hak guru. Dan yang terakhir adalah kesatuan ini juga memberi nasihat kepada guru-guru dan memberi perkhidmatan nasihat yang terbaik. Okey, seterusnya, mungkin guru-guru tertanya-tanya, kenapa perlu adanya kesatuan ini? Ya, betul, kita perlu kepada kesatuan ini kerana kita tidak boleh bergerak dengan berseorangan. Jika ada sesuatu yang memberi manfaat kepada anak bangsa, kepada anak didik, jika kita ingin memperjuangkan sesuatu yang betul, sesuatu yang hak, yang benar, kita haruslah beramai-ramai. Kita adalah mempunyai satu jumlah suara yang sangat banyak, suara yang sangat ramai. Jadi, itulah fungsi kesatuan ini, akan memperjuangkan apa yang terbaik untuk anak didik dan apa yang terbaik untuk hak-hak seorang guru. Okey, jadi mesti guru tertanya-tanya, bagaimana kita boleh menyertai kesatuan ini? Okey, baik cikgu-cikgu, mudah sahaja untuk menyertai kesatuan ini. Langkah pertama, kita muat turun dan cetak borang pendaftaran dari laman web NUTP, iaitu National Union of Teaching Profession. Kemudian, cikgu isi borang dan hantar beserta dengan salinan penyata gaji dan salinan kad pengenalan. Kemudian, cikgu hantar borang tersebut kepada cawangan NUTP yang terdekat. Jika cikgu ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa isu yang cikgu rasa benda itu kita perlu sama-sama kemukakan kepada Kementerian Pendidikan, kepada Menteri Pendidikan. Jadi sama-sama kita boleh membuat aduan. Dan kita sebabnya apa? Sebabnya NUTP sendiri akan meminta pandangan daripada kita. Mereka akan meminta pandangan dan cadangan daripada kita guru-guru. Jadi jika kita ada cadangan, kita ada pandangan, kita boleh memberi idea. Kita boleh menyumbang idea dengan kita kemukakan idea tersebut kepada email NUTP. Dan kemudian kita juga boleh WhatsApp melalui talian WhatsApp. Dan kita boleh juga menghubungi di talian Facebook. Jadi, jika guru-guru ada sesuatu yang ingin membawa kepada kementerian, sepertinya isu kebebanan guru, isu laluan kerjaya, isu gaji, isu tangga gaji. Jadi, apa-apa yang
lebih baik, yang baik untuk guru-guru, yang baik untuk anak didik. InsyaAllah kita boleh bersepakat, kita boleh bersatu untuk menjamin pendidikan yang lebih baik, InsyaAllah. Okey, baiklah, yang terakhir sekali saya ingin menjawab soalan yang ke-10, iaitu apakah nilai yang perlu seorang guru terapkan, nilai kenegaraan yang perlu diterapkan dalam diri murid-murid. Okey, baiklah, tugas seorang guru adalah melahirkan seorang murid yang boleh memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi antara nilai yang perlu yang diterapkan di dalam diri para pelajar ataupun murid, yang pertama nilai nasionalisme, yang kedua nilai patriotisme, dan yang ketiga nilai perpaduan dan integrasi, dan yang keempat nilai kekitaan dan nilai kita sama-sama buat sesuatu dengan sehati sejiwa. Nilai yang pertama iaitu nilai nasionalisme. Kita ingin melahirkan murid yang mempunyai perasaan cinta kepada bangsa dan negara, yang mana murid ini mampu untuk membela bangsa dan membina identiti diri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Yang seterusnya, kita ingin melahirkan murid yang mempunyai nilai patriotisme, iaitu murid yang berani berkorban untuk negara dan berani untuk mempertahankan negara dan menjamin keselamatan negara dan maruah negara. Yang seterusnya, seorang murid yang suka kepada perpaduan, di mana murid boleh memahami antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya. Dan yang terakhir sekali, kita ingin melahirkan murid yang satu Malaysia, iaitu rasa tanggungjawab. Maksudnya, dia berasa yang Malaysia ini tanggungjawab kita semua. Bukan tanggungjawab orang lain, bukan tanggungjawab individu, tapi tanggungjawab kita bersama tanpa mengira kaum, bangsa dan budaya. Jadi insya-Allah, jika nilai-nilai negara ini diterapkan dalam diri murid, insya-Allah kita akan mencapai keharmonian dalam diri masyarakat dan negara. Itu saja daripada saya dan itu saja daripada kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa nanti sebagai guru Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.